Baik, pemilihan Parti Keadilan Rakyat, Keadilan atau PKR, hari ini berlangsung beberapa pemilihan lagi bagi cabang PKR dan untuk mendapatkan perkembangan terkini, kita bersama dengan wartawan Hasimi Muhammad. Hasimi, bagaimana dengan perkembangan pemilihan di cabang PKR itu? Baik, terima kasih Hakim di studio. Kalau ikutkan untuk pemilihan PKR 2022 peringkat cabang ini diteruskan lagi hari ini di dua negeri sebenarnya, iaitu di Pahang dan juga wilayah persekutuan, yang mana untuk Pahang melibatkan 14 cabang. Untuk wilayah persekutuan yang bermula hari ini sekitar pukul 9 pagi sehinggalah 5 petang melibatkan 12 cabang, yang mana antaranya adalah di cabang Lembah Pantai, yang mana kalau kita melihat kepada statistik adalah seramai 8,058 anggota yang layak mengundi untuk cabang Lembah Pantai, yang mana 291 akan merupakan pengundi dalam talian. Dan untuk kita melihat secara lebih menyeluruh perspektif mengenai pemilihan PKR 2022 ini bersama dengan Esro Awani ketika ini merupakan ahli Parlimen Lembah Pantai, YB Fahmi Fazil. Terima kasih YB kerana bersama dengan Esro Awani. Terima kasih. YB, untuk pertamanya kita melihat kepada secara keseluruhan lah, bagaimana YB melihat pertama proses kelancaran untuk peringkat cabang Lembah Pantai dan juga hari ini adalah di peringkat wilayah persekutuan. Ya, hari ini kita ada dua di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan serta di Pahang. Jadi bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur, setakat ini saya baru hadir ke satu. Lepas ini akan pergi ke beberapa. Alhamdulillah di Lembah Pantai kelihatan berjalan dengan lancar. Mungkin ada beberapa isu berkaitan dengan sama ada seseorang itu layak ataupun tidak. Bila dalam sistem dia cek tak, tapi sistem parti, website parti ada. Jadi beberapa perkara itu boleh saya rasa selaraskan dengan mungkin sedikit lebih baik. Tapi saya berpuas hati setakat ini prosesnya berjalan lancar dan mungkin sehingga jam 10:18 pagi ini anggaran saya dalam 150-200 orang telah keluar mengundi. YB, kita melihat kepada senarai itu, antaranya kita faham bahawa kebanyakan di peringkat cabang Lembah Pantai ini menang tanpa bertanding lah secara tidak rasminya. Termasuk juga kita melihat kepada jawatan ketua cabang, hanya calon YB Fahmi saja yang bertanding untuk berebut kerusi tersebut. Bagaimana boleh diperincikan mengenai proses tersebut ketika ini? Kesemuanya secara tidak rasmi telah pun menang tanpa bertanding lah. Dan proses hari ini lebih kepada majlis pusat. Ya, betul. Alhamdulillah di Lembah Pantai, juga beberapa cabang yang lain di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kita telah saksikan calon-calon yang menang tanpa bertanding, termasuk di Ceras, Titi Wangsa. Jadi untuk cabang-cabang ini, tidak berlaku pemilihan di peringkat cabang, hanya di peringkat pusat. Dan walau bagaimanapun kita lihat dari segi semangat dan jumlah yang hadir di Lembah Pantai ini amat membanggakan. Kita harap by the end of the day ini mungkin dalam 500-600 orang dah datang. Saya pasti di cabang-cabang yang lain yang ada berlaku pertandingan, jumlah yang hadir itu sudah pasti lebih ramai. YB, kita melihat secara lebih besar perspektif untuk pemilihan PKR 2022 ini. Penganalisis politik berpandangan bahawa inilah proses untuk melihat kepada kembalinya sokongan PKR untuk menjalannya PRU 15. Bagaimana kita melihat kepada bentuk sokongan yang akan dilakukan untuk dicerminkan dalam pemilihan PKR 2022 ini, YB? Baik, sebenarnya kita telah melalui satu proses bukan saja pendemokrasian, tapi juga promosi yang agak baik. Minggu yang baru berakhir ini kita saksikan ada 3 debat calon-calon ketua Angkatan Muda, calon timbalan presiden dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai presiden. Dan ini membantu mempromosikan keadilan di khalayak umum. Saya lihat proses kali ini sangat penting, bukan saja untuk melengkapkan saf kepimpinan, tapi mencerminkan semangat yang kita nak suntik semula dalam parti untuk bersiap sedia menuju PRU ke-15. Ramai yang berkata kita nak pilih runding ataupun perang. Bagi saya mungkin kita kena buat dua-dua. Kita kena kumpulkan semua kekuatan, semua pimpinan untuk pastikan keadilan berada di kedudukan yang paling bersedia untuk menghadapi PRU ke-15. Jadi kita boleh jangkakan sebaik saja pemilihan organisasi ini dibentuk untuk 2022 ini, kita boleh lihat satu pendirian daripada PKR dan PHU itu untuk perang ataupun runding itu sendiri, YB? Mungkin kita kena runding dan perang. Jadi dia bergantung kepada keputusan Majlis Pimpinan Pusat yang baru.
yang akhirnya akan terbentuk selepas Kongres ya pada 24 hingga 26 hari bulan Jun. Apapun keputusan pimpinan saf kepimpinan yang baru, saya sendiri secara peribadi sebagai anggota parti dan ketua cabang akan menyokong dan berusaha untuk mengangkat dan merealisasikan cadangan-cadangan ataupun keputusan-keputusan itu. Okay. Baik, terima kasih YB kerana bersama dengan Astro Awani untuk masa dan juga pandangan. Itu dia Ahli Parlimen Lembah Pantai YB Fahmi Fazil berkongsi mengenai satu perjalanan proses untuk pemilihan peringkat cabang wilayah persekutuan dan juga secara khususnya di Lembah Pantai. Dan kalau anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, ahli-ahli yang layak telah pun hadir di Dewan ini untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Di mana dimaklumkan oleh YB Fahmi Fazil adalah ketika ini adalah pemilihan di peringkat pusat kerana untuk jawatan ataupun di peringkat cabang Lembah Pantai, jawatan-jawatan seperti ketua cabang, naib cabang, timbalan cabang dan juga ahli jawatankuasa peringkat cabang telah pun menang tanpa bertanding. Dan ketika ini pemilihan hanya berlaku di peringkat pusat untuk memilih satunya adalah timbalan presiden, naib presiden dan sebagainya, kerana kita sedia maklum bahawa untuk jawatan presiden PKR bagi tempoh 2022 hingga 2025 calon tunggal satu-satunya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menang tanpa bertanding. Dan kita akan bawakan perkembangan ini langsung di Astro Awan dan astroawan.com. Hakim. Baik, terima kasih Hasimi Muhammad atas perkongsian itu tadi. Pemilihan PKR berlangsung sejak 13 Mei lalu sehinggalah 22 Mei yang akan memilih kepimpinan di peringkat cabang, timbalan presiden, naib presiden, ketua timbalan ketua dan 4 naib ketua wanita serta ahli-ahli di peringkat cabang. Dan laporannya akan kami bawakan dari semasa ke semasa.